Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke Re, tanpa membuang masa. Jadi ketika saya membuka di Instagram, ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereview atau mereaction video dari Sofyan geng ya. Ya sudah lama juga ya saya tidak mereview atau mereaction video-video dari Sofyan geng ya. Dan kebetulan ini video terbarunya ini ya. Wah, ini geng. Ini adalah kolaborasi pertama antara Sofyan dan juga Khairul Aming geng ya. Oke, di video ini ya durasinya selama 8 menit didedikasikan untuk Palestina ya, untuk menambahkan awareness mengenai keadaan semasa di sana, terutamanya di Rafah dan juga Jabalia geng ya. Dan harapan kita semoga perjuangan saudara kita geng yang ada di sana dipermudahkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re, langsung saja kita akan lihat ya seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Re ya. Nah, jangan lupa sholat dulu geng ya. So, langsung saja kita mulai geng ya. Ini dia videonya. Ini kolaborasi pertama saya dengan Sofyan yang kami nak hasilkan satu video infografik yang boleh tunjuk keadaan di Rafah dan juga Jabalia. Dan kita nak explain kenapa perkara yang terjadi di Palestin adalah satu genocide and bukan peperangan. Dan video ni agak panjang sedikit sebab kami nak cerita daripada awal supaya lebih ramai yang boleh faham. Jom kita start. Jadi untuk kita faham kenapa ini adalah satu genocide, kita kena tengok balik sejarah kekejaman Israel terhadap bumi Palestin. So ini adalah peta Palestin pada tahun 1917 dan pada tahun 1948 peristiwa Nakba terjadi, di mana ramai saudara kita yang syahid, dicederakan dan dihalau keluar daripada rumah mereka. Jadi sepanjang tempoh 76 tahun daripada dulu sampai sekarang ni, dan lebih daripada 77% tanah Palestin dirampas oleh Israel. To put it into perspective, anggap kita tengah duduk dalam rumah kita dan Israel pun datang and claim yang 3 suku daripada rumah tersebut adalah milik mereka. So dia tolak kita berhimpit beramai-ramai sampai ke hujung. And yang lagi kejam, dia letakkan sekatan di mana kita tak boleh keluar masuk secara bebas dan kesemua bahan asas pun kena keluar masuk melalui mereka. Dalam tanah kita dirampas, dia buat pula kita hidup macam dalam penjara. Okey, next kita nak pergi pada bahagian kedua, iaitu kita nak tengok apa yang terjadi khususnya di tanah Gaza bermula daripada Oktober tahun lepas sehingga sekarang. So dalam tempoh lebih daripada 7 bulan ni, Israel dah lancarkan serangan yang lebih kejam dan juga lebih licik, di mana apa yang mereka buat dia orang buat zon selamat ataupun safe zone yang kononnya boleh jadi tempat perlindungan kepada rakyat Gaza, sementara dia orang ni serang tempat-tempat lain. Tapi sebenarnya tak. Dia suruh rakyat pergi berkumpul dekat safe zone, lepas tu dia pergi serang pula tempat tu. Pada awalnya dia suruh rakyat berkumpul dekat utara Gaza, kemudian diserang dan rakyat terpaksa berpindah pergi ke Gaza City, kemudian berangkat lagi pergi ke Deir al-Balah, disambung dengan Khan Yunis, dan akhir sekali mereka semua berlindung dan juga terkandas di Rafah. So dilaporkan yang hampir 1.5 juta rakyat Gaza berlindung di Rafah. Dan bayangkan betapa ramainya saudara kita yang terpaksa berjalan kaki dalam keadaan panas, kepenatan dan juga kesakitan hari demi hari. Dan kena ingat, tak semua orang mampu berpindah ke Rafah tau. Masih ada ramai juga yang masih berlindung dekat lokasi-lokasi lain tadi. Okay? Dan Rafah ni dia bukan tempat untuk tampung orang ramai. Sebelum ni lokasi dia boleh tampung populasi seramai 275,000 orang sahaja. Dan saiz Rafah itu adalah 12 kali ganda lagi kecil daripada negeri Perlis. Okey, sekarang kita nak pergi ke bahagian ketiga, iaitu kita nak tengok data berapa saudara kita yang syahid, cedera dan apa level kerosakan dan kemusnahan yang terjadi khususnya di bumi Gaza sepanjang tempoh lebih daripada 7 bulan ni. Okey, so berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Palestin melalui Al Jazeera pada tarikh 14 Mei, dilaporkan yang lebih daripada 35,173 nyawa telah pun syahid, dan hampir separuh daripada angka tersebut terdiri daripada kanak-kanak, iaitu seramai 14,500 orang. Dan dilaporkan juga yang lebih daripada 79,000 orang masih lagi cedera dan lebih daripada 10,000 orang masih lagi hilang. So, kita kena ingat yang angka ni adalah angka yang diorang berjaya trace tau. Angka sebenar lagi tinggi dan angka ni pun makin bertambah hari demi hari by the time korang tengok video ni. Okay? Di West Bank pula dilaporkan yang ada 498 nyawa yang telah pun syahid, di mana 124 orang daripada angka tersebut terdiri daripada kanak-kanak, dan dilaporkan yang hampir 5,000 orang masih
lagi cedera. Dan sekarang kita nak tengok juga data kemusnahan infrastruktur yang berlaku di Gaza. So berdasarkan laporan tersebut, Israel telah memusnahkan lebih daripada 50% Ya Allah. rumah di Gaza, 80% commercial facility, 73% sekolah, 83% telaga air, dan dilaporkan yang hampir kesemua pusat perubatan akan lumpuh. Okey, jadi Gaza ni memang dah consider lumpuh dah sebenarnya, dan dia akan ambil masa yang sangat-sangat lama untuk dibaik pulih semula. Jadi selepas kita dah tengok sejarah Nakba, apa yang terjadi daripada Oktober tahun lepas dan juga apa level kerosakan dan juga kemusnahan yang terjadi dekat tanah Gaza, sekarang kita nak zoom in detail apa yang terjadi dekat Eyes on Rafah dan juga Eyes on Jabalia. So pada awal bulan ni satu dunia dah bagi tekanan yang sangat-sangat besar supaya gejatan senjata dipersetujui. Tapi Israel tak nak, dan dia tetap nak lancarkan serangan ke atas Rafah, walaupun Rafah tu sepatutnya menjadi tempat perlindungan terakhir untuk rakyat Gaza. So sekarang diorang bagi instruction minta rakyat Gaza berpindah lagi sekali ke zon selamat yang seterusnya, iaitu di area Al-Mawasi. Area Al-Mawasi ni area yang di tepi pantai, tapi tempat tu tak besar yang tak boleh tampung ramai orang. And then bekalan asas pun tak cukup. On top of that, Israel kata diorang juga boleh berpindah pergi ke Khan Yunis. Tapi Khan Yunis tu diorang dah hancurkan dah sebenarnya, dah tak ada apa kat situ. Bekalan air pun tak ada juga. Ini dah masuk kali ke-7 ataupun kali ke-8 rakyat Gaza dipaksa berpindah. And mereka terpaksa berpindah dalam keadaan yang berlapar, kesakitan dan juga kepenatan hari demi hari. And back Iman tak semua mampu berpindah ke Rafah tau. Masih ada lebih kurang 250,000 orang yang berlindung di utara Gaza. And then now Israel dah lancarkan serangan lagi sekali ke bahagian utara Gaza, iaitu specifically dekat bahagian Jabalia Camp tu, walaupun dia dah lancarkan serangan ke utara Gaza sebelum ni. Nampak tak cukup sekali diserang, dia serang lagi sebab dia nak bersihkan rakyat Palestin daripada tanah Gaza tersebut. So kalau ini bukan genosid, tak tahu apa lagi perkataan kita boleh guna, sebab ini bukan lagi satu peperangan. Jadi untuk pengetahuan anda, dekat Gaza ni ada 3 laluan utama untuk kemasukan bantuan asas. Satu di bahagian utara dan 2 lagi di bahagian Rafah. Okay? So sekarang ni satu dunia cuba hantarkan bantuan kepada penduduk Gaza, tapi masalahnya Israel letakkan sekatan di mana mereka tak benarkan truk masuk ke dalam. On top of that, rakyat dia sendiri yang sabotaj truk-truk tersebut. Ada yang pergi buang makanan, ada yang bakar truk, dan ada juga yang letakkan batu bata di sepanjang laluan tu untuk halang truk daripada bergerak maju ke dalam area Rafah. Okay? So sekarang ni saudara mara kita terperangkap bukan sahaja di Rafah, di bahagian Al-Mawasi, di bahagian utara sana, dan di seluruh Gaza tanpa bekalan makanan, perubatan, pakaian dan keperluan asas yang lain. Hari demi hari mereka tengah menderita sekarang ni. So apa yang terjadi dekat depan kita ni sudah terang lagi bersuluh adalah satu genosid dan bukan satu peperangan. Saudara mara kita terperangkap dekat sana sekarang ni, mereka hidup dalam kelaparan, kesakitan dan juga kepenatan, dan tiada bantuan yang boleh masuk ke dalam, dan mereka pun tak tahu nak pergi ke mana lagi dah. Okay? Macam mana kita boleh panggil ini satu peperangan kalau satu pihak dipenjarakan berpuluh-puluh tahun, tiada bantuan asas yang sepatutnya dan tiada akses kepada dunia luar, manakala satu pihak lagi pula dapat dana berbilion-bilion, dapat senjata-senjata moden dan dapat sokongan daripada negara-negara terbesar dunia. Jadi sekarang ni satu dunia tengah bagi tekanan yang sangat-sangat besar kepada Israel dan sekutu-sekutunya. Di seluruh dunia berlakunya protes di universiti-universiti ternama, dan protes tu masih berterusan sehingga hari ini. Kempen boykot juga masih berterusan supaya kita boleh bagi pressure, tekanan sebesar yang boleh kepada syarikat-syarikat yang bagi dana kepada Israel. Jadi apa jua bentuk bantuan, sokongan dan juga boykot yang kita boleh teruskan, kita buat beramai-ramai. Yang paling penting, jangan berhenti berdoa untuk saudara kita di sana. Okay, terima kasih guys sebab menonton video ni sampai habis, and thank you kepada Sofian sebab sediakan VFX infografik untuk video ni, and I appreciate kalau you guys boleh share video ni supaya kita boleh tambahkan lagi awareness kepada lagi ramai orang kat luar sana. Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Aku nggak tahu deh, geng, harus berbicara apa ya. Ini benar-benar di luar akal sehat kita lah ya. Sudah menjajah, mengambil tanah, mengambil rumah, kita mau memberi bantuan pun juga disabotase dengan para Israel itu ya. Bantuan, persediaan air untuk saudara kita bukannya disalurkan, malah disabotase, geng. Tidak diperbolehkan masuk, diinjak-injak pula.
Ya Allah, ini gila betul ini ya. Dan sekarang seluruh dunia rupa-rupanya sudah mulai tahu ya, sudah terbuka lebar semua mata yang ada di dunia, mana yang salah, mana yang benar. Ya walaupun masih ada beberapa orang-orang yang masih rela menutup matanya ya, seolah-olah tidak tahu, tidak mau peduli ya tentang saudara kita yang ada di Palestina, geng. Gila. Itulah, geng. Tapi luar biasa ya. Ini adalah salah satu karya terbaik ya dari Sofyeng, dan ini pertama kalinya ya kolaborasi dengan seorang influencer juga ya yang bernama Khairul Aming, geng ya. Itulah ya, semoga perjuangan saudara kita yang ada di sana dipermudahkan, geng ya. Dan jangan lupa ya, kita bersama-sama untuk terus menyuarakan boikot ya produk-produk yang bekerjasama dengan Israel, geng ya. Ya kalian pasti tahu lah ya produk-produknya itu apa saja. Ini, geng, baru yang namanya influencer yang seperti ini, geng ya. Saya tumpang bangga lah ya. Ini yang baru namanya influencer. Jadi mereka menyuarakan apa yang terjadi, bagaimana sejarah dari Palestina, geng ya. Awal mulanya seperti apa sampai sekarang, geng ya. Dan ramai sekali kawan-kawan ya yang minta saya untuk mereview video-video dari Sofyeng. Ini salah satunya yang paling banyak ya. Ini salah satunya. Nah, ini dia, geng ya. Rafa ini 12 kali lebih kecil daripada Perlis. Tuh kan. Perlis saja kecil, geng, ya kan? Apalagi ini. Ya Allah. Itulah, geng ya. Mantap ya. Di antara influencer-influencer terbaik yang dimiliki oleh Malaysia, bisa meneruskan mempengaruhi semua masyarakat dengan konten-kontennya yang bermanfaat ya. Ya walaupun ada beberapa konten-konten yang sekiranya misal hero teladan itu ya agak kurang lah ya kalau yang itu. Kalau yang ini salut, luar biasa, geng ya, terbaik. Inilah yang namanya influencer ya seperti ini, geng ya. Itu bagaimana, geng, menurut komentar kalian ya? Boleh komen di ruang komentar. Dan terima kasih tadi ya kawan-kawan yang sudah meminta saya untuk mereview, mereaction video dari Sofyeng dan juga Khairul Aming ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mengirim link videonya, geng ya. Oke, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf apabila kalau mungkin ada kesilapan kata-kata saya dari awal video sampai di akhir video. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, I love you Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.